تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sabahul khair. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Tahniah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, dan juga nikmat kita dapat menimba ilmu pada pagi ini. Barangkali ada yang baru lepas balik daripada solat subuh, ada yang baru lepas solat subuh berjemaah, ada yang baru lepas baca Al-Quran, wirid, ada yang sedang menyiapkan sarapan pagi, ada yang baru nak keluar, ada yang baru balik barangkali, ada yang baru nak buka TV untuk mendengar apakah antara perkongsian kita pada pagi ini. Saya ucapkan kepada semua semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, ada hikmahnya kenapa untuk kita. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan al-barakah fil bukurah. Barakah itu ada pada berpagi-pagian, dan ini juga sebenarnya bertepatan dengan doa yang Rasulullah Rasulullah doakan, panjatkan doa khusus untuk umat ini pada pagi-pagi ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu pagi. Dan juga Rasulullah SAW, para penonton, mengajarkan kepada kita untuk sentiasa berdoa usai pada solat subuh. Antaranya ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik, dan juga amal yang diterima. Hadis riwayat Sunni dan juga Ibn Majah. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz yang pendakwah Ustaz Rahmat Ihsan, PU Rahmat, untuk nak cerita berkenaan dengan apa? Dengan sedekah terbaik. Sedekah yang macam mana? Waktu bila? Dan kepada siapa? Semua akan Ustaz akan cerita kepada kita insya-Allah. Dan Ustaz berada di talian Skype sekarang. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amy Sofia sihat? Sihat Alhamdulillah Ustaz. Selamat pagi Ustaz. Pagi-pagi lagi dah ni. Kita dah panggil Pagi. Ustaz ni. Ya. Selamat pagi. Saya bukan apa tengok meja Amy Sofia tu ada makanan, meja saya kosong. Itulah kan patutnya dia orang post siap-siap kan. Tak apa Ustaz, insya-Allah. Jadi nak cerita berkenaan dengan sedekah yang terbaik. Apa yang dimasukkan sedekah terbaik? Sedekah tu dah baik dah. Tapi yang terbaik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Jazakillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam taman-taman syurga ini, Engkau kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau rezekikan kami untuk bangun subuh pada hari ini, Kau bangunkanlah kami daripada tidur kami yang panjang di mahsyar kelak. Panjangnya tidur kami kelak, bangunkanlah kami di belakang baginda Nabi, di belakang panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang Allah pilih daripada ramai-ramai orang dekat luar sana, hari ini Allah pilih kita untuk berpagi-pagian. Al-maklumlah, bila musim-musim cuti, waktu-waktu cuti, ramai orang memilih untuk qada tidur. Tapi tak apa, boleh qada, tapi lepas-lepas ni nanti dah lepas waktu duha, sambung balik tidur. Insya-Allah moga-moga ada keberkatan orang yang menahan matanya pagi-pagi ni semata-mata untuk dapatkan taman-taman syurga, insya-Allah. Tadi Amy Sofia tanya kepada saya, apakah itu sedekah yang terbaik? Terbaik dalam bahasa Arab adalah afdal. Afdal ni maksudnya terbaiklah, the best. Maka tak dapat tidak kita tak boleh lari dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bagi tahu, Nabi bagi isyarat, apakah itu sedekah yang terbaik? Anta saddaqa wa anta sahihun. Apa kata Nabi? Sedekah yang paling besar ganjarannya, sedekah yang paling afdal, yang paling utama adalah engkau bersedekah ketika sihat sedangkan hatimu merasa sangat kedekut. Saya berhenti kat sini dulu. Hadis dia panjang lagi Engkau bersedekah semasa sihat. Maka waktu yang terbaik, keadaan yang terbaik, kita bersedekah semasa kita sedang sihat. Sedang sihat tak ni, makcik, pakcik? Saya sihat, Alhamdulillah. Bila kita sihat, kita biasanya alpa, kita leka. Kenapa saya kata kita leka dan alpa ketika sihat? Sebab pada waktu kita sedang sihat, kita banyak menguruskan urusan duniawi. Biasanya, adalah orang-orang yang terpilih, yang sedikit jumlahnya, waktu sihat pun dia ingat Allah. Dia ada satu cerita. Cerita je ni. Ini bukan hadis. Ini cerita. Ada seorang ulama, dia mimpi. Dia kata apa? Dia tengok satu kaunter. Satu kaunter tu ramai orang beratur. Ramai orang beratur. Lepas tu ramai orang yang pergi ke kaunter tu. Kaunter yang kedua, sikit orang beratur. Maka ulama yang mimpi ni tanya kepada orang yang sebelah dia, kata tu kaunter apa? Oh, kaunter yang panjang tu kaunter orang yang buat hajat, buat permintaan, yang berdoa pada Allah, nak sesuatu. Kaunter yang kedua yang sikit ni, orang yang mengucapkan syukur ataupun orang-orang yang berterima kasih atas nikmat-nikmat yang telah dikabulkan oleh Allah. Maksudnya apa? Memang kita waktu sihat, waktu dapat nikmat, kita jarang ingat Allah. Tu moral of the story. Moral of the story is tu, saya ulang tadi tu cerita je. Tapi betul tak, bertepatan tak dengan apa yang berlaku pada manusia? Ya. Bila kita sihat, kita jarang ingat Allah. Tapi bila kita sakit, bila kita susah, bila kita dalam kesempitan, percayalah, pada waktu itu kita angkat tangan untuk minta kepada Allah. Bahkan pada waktu sakit, sanggup kita minta ataupun keluarkan apa sahaja yang ada pada badan kita, dalam harta kita untuk keluar daripada kesusahan tu. Sebab itulah Nabi nak bagi tahu kepada kita, afdalnya, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling besar adalah ketika orang itu sedang sihat. Maka kita yang sedang sihat ni, yang tengah tak ada buat apa, Alhamdulillah Allah bagi kan, gula kita masih okey, darah kita taklah tinggi sangat kan, Alhamdulillah. Cucu-cucu kita baik, anak-anak kita baik. Pada waktu ini ada rezeki kita, sedekah, jangan tunggu sakit. Maka Nabi sambung tadi hadis Nabi kata apa? Ketika sihat sedangkan jiwamu merasa sangat kedekut. Pertama yang sihat, ada orang sihat tapi dia taklah rasa kedekut. Tapi Nabi tambah pula, orang yang jiwanya merasa kedekut. Ini biasa berlaku pada orang-orang yang diorang ni, kita ni, orang-orang ni adalah mereka-mereka yang sedang berkira-kira untuk sesuatu tujuan. Dan Nabi sambung dengan, jiwamu sedangkan takut kemiskinan dan engkau bercita-cita mengharapkan kekayaan. Sebab apa dia rasa kedekut? Sebab dia tengah mengharapkan untuk mendapat kekayaan. Dia macam inilah.
minta maaf sebut kan. Pagi-pagi ni bagi sentap sikit biar terkejut, biar bangun. Ada orang macam usia saya sekarang, dia kata apa? Aku sebelum umur 40, aku sebelum 45, umur aku sebelum 35, aku nak jadi jutawan. Contoh. Dia mempunyai cita-cita nak jadi kaya. Dia maksudnya ada goal. Salahkah ada goal? Salahkah ada impian? Tak salah. Tapi kadang-kadang bila kita ada goal, kita ada impian, kadang-kadang kita menjadi kikir ataupun kedekut. Hadis ni beritahu kepada kita untuk walaupun punya impian untuk jadi kaya, tetapi janganlah jiwa kita ni melekat dengan kikir ataupun kedekut. Ada orang disebabkan nak kejar sangat, bukan tonton perempuan bagus. Tapi nak kejar sangat umur 40, sebelum 40 nak jadi jutawan sebab nak pencen awal. Contoh, apa berlaku? Dia hari ni menjadi kedekut dan berkira-kira dalam kehidupan dia. Sampai kedekutnya dia, Masya Allah, bila datang orang minta sedekah, bila solat Jumaat datang sedekah, dia tak nak menghulurkan rezekinya. Bererti apa, Umi Sofia? Dekat sini Nabi nak bagi tahu. Hadis yang ringkas. Orang ataupun waktu ataupun keadaan yang paling bagus, paling afdal untuk sedekah. Yang pertama ketika sehat. Yang kedua ketika kita punya angan-angan untuk jadi kaya. Kita ada kadang-kadang rasa kikir pada waktu tu. Itulah waktu terbaik untuk sedekah. Bukan waktu pencen. Walaupun saya percaya dengar orang-orang sekarang ni banyak yang pencen. Baguslah sedekahlah waktu pencen. Tapi orang-orang yang lebih Nabi nak didik, lebih Nabi nak tekankan adalah orang-orang yang ketika dia sehat, dia berkemampuan, dia punya kekayaan, dia banyak lagi cita-cita. Tapi dia sedekah pada waktu ini. Orang ini mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Sebab apa? Sebab dia mendahulukan Allah dan Rasul berbanding urusan dunianya. Wallahu'alam. Masya Allah. Dan inilah orang yang paling kaya, yang lebih kaya daripada yang dia nak kaya. Wah, betul-betul. Okay. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita nak tahu juga bentuk yang tadi kita dah tahu waktu yang terbaik, yang dimaksudkan dengan sedekah yang terbaik. Tapi kita nak tahu bentuk bagaimanakah yang terbaik, yang mengalir sentiasa insya-Allah, yang terputus nyawa kita tetapi pahala itu sentiasa berterusan. Masya Allah, tabarakallah. Semua orang, termasuk saya, kita nak satu amalan yang jadi fixed deposit. Hari ini viral, tular di media sosial. Dia kata apa? Bayangkan kita ada RM1 juta, kita masuk dalam ASB. Saya tengoklah kat media sosial. RM1 juta masuk ASB. Setiap bulan, kita akan dapat dividen RM4,000. Dia kata bayangkan je lah. Betul lah. Duduk goyang kaki saja. Dapat apa? Dapat dividen. Tapi sebenarnya ASB tak boleh sampai RM1 juta. Dia kata apa? Kita berminat ataupun nak sangat satu benda yang goyang kaki, tapi akaun kita masuk duit. Maka kalaulah kita faham bahawa pahala itu adalah mata wang akhirat. Saya ulang pahala itu mata wang akhirat. Ringgit, mata wang Malaysia. Yen, mata wang Jepun. Ada satu mata wang yang hanya laku di mahsyar. Apa dia? Mata wang nama pahala. Maka kita suka kalau kita hari ini dapat satu pahala yang kalau dalam keadaan kita tengah tengok TV, tengah tengok YouTube ataupun tengah memandu, tengah buat benda lain, tetap juga pahala itu masuk. Apakah amal soleh itu? Walaupun kita meninggal dunia, tetap juga pahala masuk. Maka Nabi bagi isyarat 3. Ilmu yang bermanfaat. Tapi minta maaf, terus terang cakap, bukan semua orang boleh jadi penceramah. Bukan semua orang boleh jadi guru. Walaupun kita boleh jadi guru lah untuk anak-anak kita. Kan? Tapi belum tentu anak kita tu amalkan amalan kita. Maka ilmu yang bermanfaat ini semua orang boleh buat. Tapi belum tentu semua orang dapat. Semua orang boleh buat, saya ulang, tapi belum tentu semua orang dapat. Tapi tak apa, walaupun kita tak jadi penceramah, tak jadi ustaz, tak jadi cikgu, tak jadi profesor, ada yang kedua. Nabi bagi tahu apa? Doa anak yang soleh ataupun amalan anak yang soleh. Jadi juga kita dapat juga dia punya pahala. Tapi minta maaf jujur cakap, anak soleh pun belum tentu anak kita tu anak soleh. Betul tak? Cuba jujur. Adalah 3 orang anak, seorang lah Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah syukur. Tapi ada orang minta maaf sebut masa mudanya buat silap. Masa mudanya dia tu ada buat kesilapan, tak jadi bapa yang baik, tak jadi mak yang baik. Maka tak ada namanya fixed deposit. Tak ada namanya pelaburan yang namanya anak soleh. Maka yang ketiga apa dia? Memberi sedekah, sebab sedekah ini berterusan. Kenapa? Selagi mana sedekah kita itu memberi manfaat kepada semua orang. Jadi sedekah banyak jenis, Umi Sofia. Ada sedekah, minta maaf sebutlah, bagi makan, bagus, orang tu buat solat sebab makanan tu, dengan makanan tu buat ibadah. Tapi minta maaf, habis. Habis kenapa habis? Orang tu meninggal barangkali. Ataupun orang tu minta maaf dengan makanan, keluarkan urusan dunia dia, nak ni tinja ataupun najis dia. Jadi kita nak cari sedekah yang duduk beratus tahun tapi masih lagi kekal. Apa sedekah tu? Wakaf.
InsyaAllah kita akan bincang wakaf apa yang kita nak fokuskan pada pagi sedekah subuh ni. InsyaAllah moga-moga walaupun beratus tahun, berpuluh tahun, wakaf itu tetap menjadi pahala fixed deposit untuk kita. Pahala ataupun wang ringgit mahsyar kita, insyaAllah. Itu dia, insya-Allah, insya-Allah. Bersemangat Ustaz rasa pagi ni. Pagi ni nak fix deposit ni nak kena ada dah ni. Pagi-pagi pagi-pagi Sabtu ni kan. Hujan walaupun hujan tapi tak apa, insya-Allah kita akan teruskan pengembaraan ilmu kita. Para penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Seramai 2,000 umat Islam memerlukan sebuah masjid yang selesa untuk mereka beribadah. Ayuh bersama kita bantu realisasikan hasrat para penduduk sekitar Taman Saintex Mukim Senai Kulai Jaya Johor Bahru dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Saintex Senai sekarang. Selama ini, muslimin dan muslimat di Taman Saintex tidak mempunyai masjid dan hanya menjadikan satu surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan. Namun, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan surau sedia ada tidak mampu lagi menampung jemaah dan sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Masjid Taman Saintex Senai akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti Dewan Solat Utama berkapasiti 2,000 jemaah, kelas mengaji, perpustakaan, pejabat pentadbiran, bilik imam dan bilal, tandas, tempat wuduk, bilik pengurusan jenazah serta pelbagai lagi kemudahan bagi kegunaan muslimin dan muslimat. Ayuh berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Taman Saintex Senai sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah, insya-Allah. Dan rasa sangat bersemangat pagi ni. Bukan saja bersemangat, rasa macam tidak keseorangan kerana anda para penonton TV Al-Hijrah bersama-sama dengan saya dan tinggalkan komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak sambung lagi dengan Ustaz iaitu Piu Rahmat Ihsan berada di talian Skype. Tadi Ustaz cerita berkenaan dengan Masjid Taman Saintex Senai. Jadi nak tahu perkembangan terkini dan bagaimana untuk cara kita membantu, berapa lagi yang diperlukan dan insya-Allah semoga ini adalah bukan saja masjid Taman Saintex ni tapi juga masjid kita semua. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Saya suka Miss Sofia sebut tadi ini masjid kita semua. Sebab apa? Ada orang rasa, ada orang salah faham. Dia kata, ini di Johor Bahru, kami negeri lain, biarlah orang Johor Bahru bantu. Tidak. Dipecah-pecahkan negeri kita, dipecah-pecahkan sepadan negara kita apabila datang namanya penjajah nama British. Dulu umat Islam mana ada sempadan. Kita semua innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita bersaudara. Maka datang satu khabar, datang satu cerita. Yang cerita ni sahih, benar. Di negara kita ada saudara kita di Taman Saintex Senai. Mereka semua ni melimpah. Sebab 80% orang kat situ Muslim. Nampak gambar tadi, melimpah solat Jumaat. Solat fardu pun Masya Allah padat. Maka kita hari ini nak bantu mereka semua. Sebab dekat sini kita nak bina satu rumah Allah. Nak bina masjid. Yang insya Allah masjid ini boleh masuk 2,000 orang. Bayangkan masjid yang masuk 2,000 orang, solat Jumaat, 2,000 dahi yang sujud di muka bumi Allah. 2,000 dahi yang sujud kepada Allah. 2,000 orang ni bila kita ada saham kita dekat masjid ni, dapat pahala ke kita. Masya Allah. Dan bukan tahun ni je. Masjid yang bila didudukkan di bawah wakaf, masjid yang duduk di bawah kelolaan Persatuan Penduduk dan juga Majlis Agama Islam, insya-Allah masjid ini akan kekal lama. Kita mungkin usia kita lagi 20 tahun, 10 tahun akan habis. Tapi insya-Allah masjidnya beratus tahun. Kalau kita tengok ada sejarah-sejarah di Malaysia, antaranya Melaka, masjid Hang Tuah, masya-Allah 100 tahun lebih. Bererti apa? Inilah wakaf yang akan berkekalan menjadi fixed deposit kepada kita. Maka Masjid Taman Saintex ni sekarang ni kita perlukan 8 juta. Yang terkumpul baru saja 2.2 juta. Maksudnya ada berapa lagi? 5.8 juta ataupun 5.7 juta. Kita perlukan lagi dana daripada tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Poket kita ni lah namanya sebagai poket masjid. Poket kita poket masjid. Sebab masjid mana ada poket? Maka poket kita yang kita infakkan untuk pembinaan masjid. Dan Masya Allah, Tabarakallah, ia bukan saja masjid tempat solat semata-mata.
Di Masjid Taman Saintek Senai, Johor Bahru ni, kita akan buat kat situ selain pada Dewan Solat Utama, kita akan buat kelas mengaji. Masya Allah. Berapa ramai orang nak mengaji, tak ada tempat untuk belajar. Kat sini juga kita akan buat bilik imam, bilik bilal, kita akan buat tandas, orang-orang yang datang musafir, nak qada hajat. Dan yang paling penting, kat situ kita ada tempat pengurusan jenazah yang menjadi kewajipan kepada kita untuk membantu. Sebab apa? Sebab dia fardu kifayah. Mesti ada orang yang buat untuk pengurusan jenazah. Maka kat sini kita nak seru kepada semua orang untuk sama-sama membantu, mengembeling tenaga untuk memastikan Masjid Taman Saintek kita ni dapat direalisasikan. InsyaAllah kita mampu melakukannya. Sebab apa? Umat Islam kita ini adalah umat Islam yang cemerlang. Umat manusia-manusia yang mempunyai kecintaan kepada agama. Maka barang siapa yang nak menyumbang hantar talian, Johor Bahru jauh kan, maka boleh terus kepada akaun Bank Islam kita di paparan kita. Boleh baca kat situ, Bank Islam 01144 01000447. Ataupun nak tanya lebih lanjut, Ustaz, saya nak buat ni sedekah yang jumlahnya besar, boleh tak dapatkan resit dan sebagainya? Boleh terus pergi kepada hubungi Encik Faizal sebagai pengurusi kita, boleh telefon 0197257975 seperti mana yang telah terpapar di skrin tuan-tuan puan. Ambil kamera sekarang ni, ambil gambar. Ambil gambar, send dekat anak. Yelah, kita tak pandai tu pergi www.infakmasjidsaintek.com. Tak pandai. Tak apa. Ambil gambar, send WhatsApp ke anak. Abang, boleh tak transferkan dekat akaun ni, nanti Yumi bayar balik. Nanti Abi bayar balik. Nanti Mama bayar balik. Nanti jumpa Mama, kita kira semula. InsyaAllah tuan-tuan, itu menjadi juga salah satu tarbiyah didikan kita kepada anak kita untuk anak kita ni belajar juga bersedekah. Itu salah satu bila kita meninggal nanti kan, anak kita ingat, oh dulu ibu aku, dulu ayah aku, dulu umi aku, abi aku juga pernah sedekah untuk membina masjid. Maka anak kita dapat tarbiyah ataupun didikan secara langsung daripada kita. Entah WhatsApp kepada dia, tolong transferkan kejap. Umi tak pandai lah online banking ni. Kalau kita pandai, teruskan. Jadi tuan-tuan perempuan, mari sama-sama kita bantu Masjid Taman Saintek kita. Sebab apa? Sebab mereka semua memerlukan, maka tugas kita menunaikan hajat saudara kita. Ingatlah dalam sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, mukmin yang lain, Allah mudahkan urusan saudaranya. Yakni orang yang memudahkan urusan. Hari ini ada saudara kita terpaksa sujud dekat tempat yang panas. Dengan adanya masjid, tempat lebih selesa, lebih khusyuk, insya-Allah. Kita bantu mereka khusyuk, Allah bantu kita khusyuk. Kita bantu mereka solat, Allah bantu cucu cicit kita ini untuk solat juga. Jadi Amy Sofia, moga-moga semua orang rasa semangat lah. Sebab saya pagi-pagi juga semangat untuk membantu Masjid Taman Saintek, insya-Allah. Itu dia insya-Allah Ustaz. Dan dalam waktu yang singkat, saya kesimpulan untuk kita ni sentiasa rasa motivasi, dan motivasi yang terbaik Ustaz pastinya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagaimana untuk kita sentiasa ada rasa, walaupun kita maknanya sentiasa waktu sihat ni, inilah waktu yang terbaik. Waktu kita rasa kedekut, ini waktu paling aku tak nak bagi, waktu paling banyak ni, kalau bagi ni jadi kurang duit. Itulah waktu, itulah kita rasa termotivasi untuk memberikan. Dan waktu kita rasa nak kaya dah ni, dah ada 1 juta ni, kalau bagi 100,000 ni kurang pula kan. Jadi Ustaz, ayo sama-sama kita bangkit, kita suntik sikit lagi semangat motivasi untuk kita terus bersedekah, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, Imam Syafi'i rahimahullah bagi satu analogi yang best pasal sedekah ni. Sedekah ni macam air. Air ni bila kena kat pokok, pokok jadi subur. Tapi kena ingat, kalau air itu bertakung, air itu tak bergerak, air itu tidak dicurahkan, air itu bertakung, apa berlaku pada air itu? Air itu akan berkeladak. Air itu akan jadi tempat takungan nyamuk denggi ataupun nyamuk Aedes. Air kalau tak bergerak, air itu jadi busuk. Macam tu juga rezeki. Rezeki kita kalau statik dekat dalam akaun, tak dikeluarkan, tak digerakkan, maka rezeki kita ataupun tabung kita ataupun akaun kita akan membusuk. Sebab apa? Sebab tidak bergerak. Maka gerakkanlah air itu, gerakkanlah rezeki kita, gerakkanlah duit kita supaya bila bergerak air tadi, kalau tanah tu, air tu bergerak, tak laluan air tu makin besar, makin besar, makin besar.
macam tu juga rezeki, macam tu juga duit. Makin dialihkan, laluan tu makin besar, makin besar, makin besar. Sebab tu jangan pernah kita lupa janji Allah. Jangan pernah kita lupa janji Nabi. Takkan miskin orang yang bersedekah. Bukan janji saya. Ini bukan janji politician. Ini bukan janji politikus menanam tebu di tepi bibir. Ini janji Nabi, janji yang pasti. Sebab tu Nabi satu hari Nabi solat, tuan-tuan. Habis Nabi solat, Nabi tak sempat baca doa. Para sahabat pelik. Nabi tak baca doa. Nabi bangun, Nabi terus pergi ke dalam rumah Nabi. Nabi keluarkan harta. Nabi kata, semalam ada orang ataupun ada utusan memberikan hadiah kepada aku. Maka tugas aku untuk memberi kepada kalian hadiah ini, sedekah ini. Supaya apa? Supaya aku tidak dibebankan. Masya Allah, Nabi nak kata apa? Nabi nak bagi tahu, Masya Allah, Nabi nak kata siapa yang kuat sedekah, siapa yang sayang aku, kena ikut caraku. Bukan saya nak minta semua keluar, semua duit dalam bank. Bukan. Tapi keluarkan sedikit supaya duit tadi ataupun air tadi tidak statik dan tidak busuk, tidak mati. Maka ni ada salah satu tabung pagi ni yang bersama kita, tabung infak wakaf sedekah untuk pembinaan Masjid Taman Saintek Senai. InsyaAllah ia salah satu tabung yang luar biasa, boleh menjadi sebab ataupun asbab untuk rezeki kita bertambah, asbab untuk rezeki kita tidak busuk, dan yang paling penting asbab untuk kita hari ini membuktikan kecintaan kita pada Nabi. Kita mengaku cinta Nabi, kita mengaku suka ikut Nabi, tapi jujur, ikut tak Nabi dalam bab sedekah? Wallahu alam. Itu dia, insya-Allah Ustaz, doakan kami semua insya-Allah. Ustaz, jazakallah khairan katsira, dan kepada anda para penonton, sekiranya anda mencari pelaburan yang berintegriti, yang dipercayai, maka inilah dia pelaburan akhirat yang kita cari. Inilah dia, kita melabur infak wakaf untuk saham di akhirat, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada anda para penonton, dan kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan saya Ibu Syafiq Ahmad dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Ya Allah, dengan pahala infak ini, aku sedekahkan untuk arwah ibuku. Ayuh, hadiahkan pahala yang sentiasa mengalir buat ibu dan ayah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Saintek, Mukim Senai, Kulai Jaya, Johor Bahru sekarang.